kepada Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis, saudara dan saudari sekalian. Apa kabar saudara dan saudari sekalian? Baik. Saudara dan saudari sekalian, kita baru saja mengharungi satu pilihan raya. Pilihan raya umum ke-13. Saya dan penyokong-penyokong saya telah membuat satu keputusan pada minggu lepas untuk keluar daripada parti A. Apa pula? Kerana Parti cap buku. apa yang saya dapat perhatikan dalam tingkah laku program yang dilaksanakan sama sekali tidak begitu serius terhadap isu jerebu. Saudara dan saudari sekalian, saudara Fahmi, saya tahu bahwa saudara tidak menyokong mana-mana parti. Saudara adalah seorang seorang mahasiswa yang tidak menyertai mana-mana parti. Apa perasaan saudara? Marah. Jerebu. IPU, Indeks Pencemaran Udara, telah melangkaui 400. Tetapi apakah yang dilakukan oleh parti-parti sedia ada, terutamanya parti A yang saya pernah anggotai sebelum ini? Ayam. Saya amat kecewa, saudara dan saudari sekalian. Mereka hanya bercakap tentang soal demonstrasi. Nak buat demonstrasi tengah jerebu. Demonstrasi jerebu. Apakah ini dinamakan politik dalam demokrasi berparlimen? Apakah mereka begitu mementingkan diri sendiri, tidak sedar jerebu dengan indeks partikel udara yang telah pun mencapai taraf 500 baru nak diisytiharkan darurat? Maka saya dan penyokong-penyokong saya yang berada di sini telah membuat keputusan. Kami telah bersepakat, Cik Mufti. Ya. Kami telah bersepakat. Kami telah bersepakat untuk menubuhkan sebuah parti baru yang akan bertanding dalam PRU ke-14. Suara saya. Ya, akibat daripada jerubu. Terima kasih Haji Mufti. Maka hari ini saya ingin menggariskan prinsip-prinsip perjuangan Parti Alam Sekitar yang baru saja didaftarkan pada pagi tadi di Pejabat Pendaftar Pertubuhan. Ya, tepat sekali, Parti Alam Sekitar atau singkatannya PAS. Saudara, saudari sekalian, prinsip perjuangan yang pertama adalah untuk memastikan penguatkuasaan
serta penggubalan undang-undang setelah kami membentuk kerajaan dalam tempoh masa 5 tahun akan datang. Yang pertama adalah dari segi transformasi struktur kerajaan. Hari ini kita melihat hanya wujud sebuah kementerian kecil dengan bilangan kaki tangan yang begitu sedikit berbanding dengan kementerian-kementerian lain yang gah, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri. Maafkan saya, inilah isunya saudara. Kita lihat. Maka prinsip kami di sini adalah untuk menubuhkan 5 buah kementerian yang akan memastikan perjuangan alam sekitar ini dipelihara. Kita lihat hari ini dengan masalah jerebu, bukan saja jerebu tetapi masalah pencemaran air, pencemaran udara, sehingga saya kini menghadapi penyakit paru-paru. Anda boleh lihat buktinya, berapa kali saya sudah batuk. Kementerian yang pertama adalah Kementerian Penguatkuasaan Alam Sekitar. Di dalam kementerian ini akan ditubuhkan pasukan petugas alam sekitar. Pasukan ini akan memainkan peranan untuk menahan mana-mana pihak yang melakukan pembakaran terbuka, pembuangan sisa toksik. Kami tidak sekali akan berkompromi dengan pihak-pihak ini. Maafkan sekali lagi. Kami tidak akan berkompromi dengan mereka. Yang kedua adalah Kementerian Pendidikan Alam Sekitar. Kita mempunyai Kementerian Pendidikan, tetapi kementerian ini penting kerana murid-murid pada hari ini yang merupakan generasi pewaris negara yang akan memelihara alam sekitar ini tidak sama sekali mengendahkan mengenai alam sekitar. Mereka tidak mempunyai pengetahuan untuk menjaga alam sekitar. Sampah sarap dibuang di merata-rata tempat. Maka perlu wujud sebuah kementerian khusus untuk mendidik bukan saja pelajar masyarakat secara keseluruhannya untuk menjaga alam sekitar. Kementerian yang ketiga adalah Kementerian Hubungan Antarabangsa dalam isu-isu alam sekitar. Kita melihat kementerian luar negara yang ada pada hari ini mempunyai pelbagai agenda sehingga mengetepikan isu alam sekitar. Kita lihat apa yang telah berlaku dalam isu jerebu. Apa peranan yang dimainkan oleh menteri luar? Saya ingin bertanya saudara, apa peranan yang dimainkan oleh kementerian tersebut? Adakah kementerian ini mengadakan rundingan dengan kerajaan-kerajaan seperti Indonesia? Apakah peranan kementerian? Maka kita memerlukan satu kementerian khusus untuk mengadakan perbincangan dengan pihak-pihak ini untuk menangani isu ini dengan lebih bersistematik. Dan beberapa kementerian lain
akan difikirkan fungsinya apabila kami memerintah negara ini. Yang kedua adalah penggubalan serta semakan semula terhadap semua akta-akta alam sekitar yang ada pada hari ini. Cik Sandy Tan, apa kabar? Baik. Saya ingin bertanya satu soalan kepada Cik Sandy. Jangan takut. Boleh tak sebutkan satu daripada akta yang berkaitan dengan alam sekitar? Sebutkan dengan tahunnya sekali. Itu perisa. ISA tahu? Tahu. Beliau tahu tentang ISA tetapi tidak tahu Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang telah menyelamatkan serta mampu menyelamatkan anda daripada mendapat penyakit. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 telah diperkenalkan oleh kerajaan. Ia adalah bagus. Tetapi dalam keadaan pada hari ini berapa banyak akta yang ada? Kita tidak ada akta anti jerebu. Kita tidak ada akta anti pembuangan sisa radioaktif. Akta-akta ini perlu kita perkenalkan untuk menstruktur semula sistem alam sekitar yang telah lenyap. Maka saudara dan saudari, Anda perlu bersama kami. Sokongilah kami supaya kami boleh memerintah kerajaan, menubuh kerajaan yang akan memastikan isu-isu alam sekitar ini dipelihara. Dalam masa yang sama, saudara mungkin tertanya-tanya, mampukah kami melaksanakannya? Sudah tentu suara rakyat. Salam keramat. Sekian, terima kasih.